الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab ikhlas, mengelakkan sifat riak. Hadis ke-57. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta yawmal qiyamati bi suhufin mukhattamah fatunsabu baina yadayillah tabaraka wa ta'ala fayaqulu تبارك وتعالى ألقوا هذه واقبلوا هذه فتقول الملائكة وعزتك وجلالك ما رأينا إلا خيرا فيقول الله عز وجل إن هذا كان لغير وجهي وإني لا أقبل اليوم إلا ما تغي به وجهي وفي رواية فتقول الملائكة وعزتك ما كتبنا إلا ما عمل قال صدقتم إن عمله كان لغير وجهي رواه الطبراني في الأوسط بأسنادين ورجال أحدهما رجال صحيح ورواه بزار مع مجمع الزوائد. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat akan dibawa buku-buku catatan amalan yang telah dicap mohon dan akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah akan berkata tentang sebahagian daripada buku-buku tersebut, terimalah buku-buku ini. Dan Allah akan berkata tentang sebahagian buku-buku yang lain, campakkanlah buku-buku ini. Maka para malaikat akan berkata, demi kemuliaan dan kehebatanmu, kami tidak nampak dalam buku-buku amalan ini kecuali yang baik-baik sahaja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya amalan-amalan itu dilakukan bukan untukku, dan pada hari ini aku hanya menerima amalan yang dibuat untuk mendapatkan keredaanku. Dalam satu riwayat yang lain, para malaikat berkata, demi kemuliaanmu kami tuliskan apa-apa sahaja yang dia telah amalkan, dan semua amalan itu ialah amalan-amalan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, kamu benar, namun amal-amalannya untuk sesuatu selain daripadaku. Tabrani, Bazar, Majma' Zawaid. Alhamdulillah tuan-tuan dan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ikhlas, mengelakkan sifat riak. Hadis ke-57. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik. Anas ni nama besar, biasa kita sebut kalau dalam susunan yang banyak meriwayatkan hadis, dia merupakan orang yang ketiga selepas Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dia orang yang ketiga. Anas bin Malik dia meriwayatkan sebanyak 2283 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mana duduk paling rapat dengan Nabi. Ketika umur dia 10 tahun, mak dia Ummu Sulaim hadiahkan Anas bin Malik ini untuk menjadi pembantu Nabi. Ketika mana Nabi berhijrah ke Madinah, semua orang nak bantu Nabi. Ummu Sulaim ni dia tak ada apa, melainkan yang dia ada satu-satunya anak dia yang cukup dia sayang. Maka dia bagi jumpa pada Nabi, ya Rasulullah, aku tak ada apa nak kasih, aku bagilah anak aku yang umur 10 tahun ni untuk khidmat kepada engkau ya Rasulullah. Namanya Anas bin Malik. Dan dia minta doa mak dia lah, Ummu Sulaim, dia minta doa, ya Rasulullah, doakanlah untuk anak aku ni. Maka Nabi SAW doakan kepada anak Anas 4 perkara. Allahumma ikthir malahu, banyakkan harta dia.
wa waladahu, anaknya banyak, wa tual umruhu, panjang umur, dan juga diampunkan dosanya, ighfir dzambahu. 4 perkara: anak banyak, umur panjang, dapat keampunan Allah, dan juga harta yang kaya. 4 perkara didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah khidmat dia ni. Dia ni antara sahabat yang paling panjang umur. Bila Nabi doakan umur panjang, umur dia, para ulama hadis sebut dia meninggal sekitar 91, 92, 93 hijrah, dekat 100 tahun umur dia. 10 tahun duduk dengan Nabi, umur dia ketika 10 tahun, kemudian 10 tahun duduk dengan Nabi. So umur dia 100, 90-100 tahun dekat. Dan dia merupakan sahabat Nabi yang terakhir mati di Basrah. Dia lepas Nabi meninggal, hantar sana sini sana ni, akhirnya duduk kat Basrah, dan dia merupakan sahabat yang terakhir mati di Basrah. Lepas dia tak ada dah sahabat dekat Basrah. Banyak khidmat dia. Dalam hadis ni kalau kita tengok, hadis Anas bin Malik ini menyebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yukta yaumal qiyamah bisuhufin mukhattamah. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan setiap daripada kita lah, umat Nabi Muhammad ini, dengan buku catatan masing-masing, yang mana buku catatan tu dah ada cop dia, cop masing-masing lah. Dia kata fatun sabu baina yadayillahi ta'ala, dibentangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bawa malaikat, bawa buku tu, bentangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian fayaqulu tabaraka wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata, ini dibentuk redaksi, sebahagian daripada bentuk hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala akan berkata, Allah Taala kata, bila bentangkan, bawa buku catatan kita tu, malaikat bawa depan Allah Subhanahu wa taala, bentangkan, kemudian yang dah cop tu, maksudnya memang sulit kan, confidential kan, masing-masing punya buku dia. Alqu hazihi wa qabalu hazi. Allah dia kata kepada malaikat, okey, buku catatan, yang ni terima, yang ni tak, yang ni kita buang, ini ambil sebelah kanan, letak sebelah kanan, yang ni letak sebelah kiri, kan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Fataqulul malaikah, ketika itu yang mana malaikat ini dia bawa amalan kita tu yang dah decop tu, dia menyangka kan bahawa amalan yang dibawa tu amalan benda yang baik, yang nampak baik, elok je. Maka fataqulul malaikah, maka malaikat pun berkata, wa izzatika wa jalalika, demi kemegahan engkau, kehebatan engkau ya Allah, ma ra'ayna ila khaira, apa yang ada tercatat ni tak ada benda lain, kami para malaikat tengok melainkan benda yang baik itu yang dicatatkan. Dia kata, fa yaqulullah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala jawab, bila malaikat kata gitu, kami tak nampak benda baik je ni, tapi bila Allah Taala kata, ni letak kanan, ni bagus, yang ni tak bagus, maksudnya Allah tahu, malaikat tak tahu. Dia kata, fa yaqulullah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berkata, inna hadza kana li ghairi wajhi, yang ni kan, bila buat buku catatan tu, Allah Taala kata kepada malaikat, yang ni inna hadza kana li ghairi wajhi, yang ni tukang pelaku ni buat ni bukan kerana aku, bukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la aqbalul yaum illa ma ubtughiya bihi wajhi, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, la aqbalul yaum, pada hari ni aku takkan terima daripada hamba-hamba aku ni melainkan ma ubtughiya bihi wajhi, yang mana apa yang mereka buat ni hanya ikhlas kerana aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayah, dan ada satu riwayat lain menyebutkan, fataqulul malaikah, ketika itu malaikat pun berkata, dia kata malaikat bila tengok Allah Taala kata itu, malaikat berkata, dia kata, wa izzatika, demi kehebatan engkau ya Allah, ma katabna illa ma amil, tak ada apa yang kami catat, malaikat lah tukang catat, maka tabna illa ma'amil, tak ada apa benda yang kami catatkan benda ni dalam buku catatan hamba-hamba engkau ni, melainkan ma'amil, melainkan apa yang mereka buat, benda-benda yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala sadaqtum, betul apa yang kamu cakap tu wahai malaikat, betul, sadaqtum, inna amalahu kana li ghairi wajhi, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amalan hamba aku itu kana li ghairi wajhi,
amalan itu bukan kerana aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita faham pada hadis ini, bahawa hari akhirat nanti buku catatan kita akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan malaikat tukang jaga, tukang catat amalan kita ni, tak semua amalan kita ni dia tahu kita ikhlas tu tahap mana, kan? Jadi pada malaikat dia nampak macam baik, mungkin kita buat, tapi dalam hati kita, ni nak cerita tajuk ni, ikhlas, elak sifat riak. Ada benda-benda tu betul-betul dalam di sudut hati kita yang malaikat pun mungkin tak tahu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu, yang dinilai oleh Allah ketika mana buku catatan tu dah letak depan Allah. Malaikat pun confused, ini nampak macam amalan baik, hamba dia ni buat, tapi bila Allah kata ni tak, ini bukan benda amalan yang baik, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Betapa pentingnya, betapa tingginya, perlunya ada sifat ikhlas dalam diri kita, dan kita buat amalan tu. InsyaAllah tuan-tuan boleh kita dengar hadis gini, kita koreksi diri kita masing-masing, samalah saya tuan-tuan, kan. Dan amalan ni kita buat ni, ada je syaitan itu bila kita buat benda baik ni, dia akan mencari ruang untuk merosakkan niat-niat kita. Jadi pastikan niat kita tu betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada rasa-rasa riak, takabur, sombong, cepat-cepatlah kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah menjadikan hati kita semua bersih. Apa-apa kita buat ikhlas kerana dia, insya-Allah kita fahami, kita amal, dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdihi. Sallallahu